Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okey, jadi hari ini kita akan mulakan kita punya PDPR seperti biasa. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan lagi soalan nombor 28. Okey, jadi ada apa-apa masalah tak? Boleh? Okey, jadi kita akan teruskan muka surat 28. Muka surat 28 pula. Muka surat 112. Soalan nombor 28. Okey. Soalan nombor 28 ni, dia kata beri contoh dua jenis bil aset dan liability. Okey, aset dan liability. Jadi untuk menyelesaikan soalan ni, kita kena tengok dekat tajuk wang. Okey, jadi cikgu dah keluarkan apa itu aset dan apa itu liability untuk kita punya ulang kaji lah. Jadi aset ni ialah apa yang dimiliki. Contohnya simpanan ataupun pelaburan. Duit sendirilah, duit simpanan dekat bank. Duit tunai. Okey, kemudian kereta. Kereta ni seandainya kereta tu dah habis dibayar. Itu merupakan aset. Maknanya dia belum habis bayar, itu bukan aset. Okey. Kemudian wang tunai. Okey, wang yang ada secara tunai yang ada pada kita. Itu adalah aset. Rumah pun sama juga. Okey, rumah ialah aset sekiranya rumah itu telah habis dibayar. Okey. Yang milik sendiri, okey? Bukan milik orang lain. Kemudian yang kelima ialah barang kemas. Barang kemas juga merupakan aset. Okey, liability tu apa? Liability ialah tanggungan hutang. Hutang contohnya kena bayar cukai, kena bayar ansuran kereta ataupun rumah dan juga hutang kad kredit. Jadi itu ialah liability. Liability ni senang cakap hutang lah. Jadi aset dan liability. Okey. Sekarang beri dua contoh, nanti awak tuliskan. Okey, awak tuliskan dekat bawah ni. A aset. Okey. Nombor satu apa? Nombor dua apa? Okey, awak boleh tengok sebelah kanan ni. Kemudian B liability. Liability. Okey. Nombor satu apa? Nombor dua apa? Okey. Boleh ambil kat sini. Ni ada tiga. Awak masukkan dua. Okey. Okay, boleh tulis sekarang. Okay, dah sudah? Dah siap belum? Dah. Okey, dah Jadi pilihan jawapan dia ada sebelah kanan ni. Aset apa, liability apa, awak ambil dua sahaja. Okey. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 29. Okey, soalan 29. Okay, soalan 29 dia kata lengkapkan jadual di bawah. Jadi jadual ni ada dua bahagian yang awak perlu cari. Jadi cara macam mana nak menjawab soalan ini? Okay, soalan yang pertama dia bagi kat sini 7 April 18 jam 18.45. 9 April jam 6.30. Okay. Soalan yang kedua 29 Jun jam 19.50 hingga 8 Julai jam 5.30. Okey. Okay, jadi untuk ini, yang pertama sekali bila awak nak jawab jenis soalan yang ada dua pilihan macam ni, patutlah tak boleh. Sekejap
Okey. Jadi untuk pilihan soalan yang macam ni, yang pertama sekali awak kena nomborkan dulu. Okey, yang sini sebagai nombor 1. Sini nombor 2. Okey. Jadi kita nak menjawab soalan nombor 1 dulu tu, kita tulis 1 dulu. Okey. Mana kita nak jawab soalan nombor 1. Okey, untuk menjawab soalan nombor 1 ni kita pakaikan jadual. Okey, kalau kita tengok kat sini, minit, jam, hari bulan dan bulan. Okey, jadi kita pakai jadual bulan. Okey. Kemudian hari. Okey, kemudian jam. Kemudian minit. Okey, kita pakai jadual tu. Okey, gariskan. Okey. Itu dia. Okey, jadi kita masukkan, kalau kita nak tolak, kita kena tolak waktu akhir, tolak waktu mula. Okey, jadi ni kita ke bawahkan sikit. Pasal apa? Kita nak tuliskan sedikit nota di atas tu, iaitu waktu akhir. Okey, kita nak cari tempoh masa. Sorry. Kita tulis tempoh masa. Sebab kita nak cari tempoh masa kan. Okay, tempoh masa dia punya cara dia, tempoh masa sama dengan waktu akhir tolak waktu mula. Okey. Waktu akhir tolak waktu mula. Okey. Jadi untuk ini kita masukkan waktu akhir dulu. Okey, ni bulan April ni ialah bulan 4. Okey. Kemudian hari bulan 9. Jam dia 6.30. Okey, kita kena gunakan sistem 24 jam kalau kita gunakan jadual. Jadi jam 6.30. Okey. Kita nak tolakkan dengan okay, 7 April. Jadi bulan 4. Okey, sini 7. Lepas tu jam 18.45. 18.45. Okey. Okey, jadi kat sini kemahiran yang awak perlu tahu ialah 1 jam berapa minit. Okey, 1 jam 60 minit. 1 hari berapa jam? 24 jam. Okey, yang tu kita dah hafal lah. Jadi kita tak payah buat catatan di sebelah kanan. Okey, jadi kita tolakkan. Okey, kita tolakkan. Okey, 30 tolak 45 tak boleh. Jadi kita kena ambil dekat jam. Jam ni nanti bila bawa ke minit, kita bawakan 60 minit. Okey, jadi langkah dia. Okey, sini potong jadi 5. Okey. Dan sini potong semua ni 30 ni. Okey, kita congakkan. 60 minit tambahkan 30 minit bermakna 90. Ikut dia punya kedudukan. Okey. Barulah kita boleh tolakkan 90 tolak 45 iaitu 45. Okey. Okey, kemudian rumus yang kedua perlu tahu ialah 1 hari sama dengan 24 jam. Okey, di sini kita nak tolakkan 5 tolak 18 tak boleh. Jadi kita kena ambil dekat hari. Okey, kita potong 8. Okey, kita potong 8. Jadi kita dah potong 8 ni, kita potong 5 ni. Okey, saya gunakan warna pen lain lah bagi awak nampak. Saya pakai pen warna hijau. Okey. Okey, ni potong jadi 8. Okey, yang ni 5 ni potong jadi berapa? Kita bawa daripada hari ke jam ialah 24. 24 tambahkan dengan 5. 29. Okey, jadi kalau awak tulis dekat atas tu lah. Sebab saya tulis atas ni kecil ruang dia. Okey, jadi 25. Betul ke 25?
24 tambahkan dengan 5. 29. Okey. 29. Okey. 29 barulah kita baru boleh tolakkan dengan 18. Okey, kita tolakkan. 9 tolak 8 sama dengan 1. 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey. Okey, kemudian kita selesaikan yang hari pula. 8 tolak 7 sama dengan 1. Bulan 4 tolak 4 sama dengan 0. Okey, jadi kita dah boleh keluarkan jawapan. Kalau sebelum ni cikgu ajar anak panah ni keluar sebelah kanan kan. Okey, yang ni untuk menggunakan ruang dengan betul. Okey. Jadi awak tulis anak panah kat sini. Anak panah kat sini. Okey, apa yang kita tafsirkan daripada sini? Berapa tempoh masa dia? 1 ni ialah 1 hari. Jadi kita tulis 1 hari 11 jam 45 minit. Okey, kita telah menjawab soalan nombor 1. Okey, setakat ni boleh ikut? Okey, boleh ikut? Ni tak nampak muka ni semua ni. Mana muka semua ni? Boleh. Ha. Boleh. Ha, muka mana muka? Ha, buka kamera. Ha, yang perempuan kalau tak pakai tudung jangan buka kamera. Ha, masa belajar buka kamera. Ha, jadi cikgu nampak awak. Okey. Okey, yang lain belum buka lagi Ha, pastikan awak buka semasa belajar. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua pula. Okey, yang kedua pun sama juga. Okey, jadi yang kedua, okey, kita tuliskan kedua. Kalau ikutkan awak pakai matematik panjang tu, awak boleh tulis ke bawah kan? Ha, tapi saya tidak ada ruang di bawah tu, saya terpaksa tulis di sebelah kanan. Jadi awak sambung je bawah tu Okey, jadi nombor 2 ni pun sama juga nak cari tempoh masa. Okey, jadi kita tuliskan rumus dia. Tempoh sama dengan, macam mana nak cari tempoh? Waktu akhir tolak waktu mula. Barulah kita buat jadual. Sama juga kita buat jadual, iaitu jadual bulan. Kemudian jadual hari. Kemudian jadual jam diikuti dengan minit. Okey. Okay, jadi kita gariskan. Okey. Gitu. Okay, jadi kita nak masukkan tarikh ini. Okey. Masuk waktu akhir dulu. Okey, jadi kita tuliskan. Okey, jadi bulan Julai. Bulan 7. Berapa hari bulan? 8 hari bulan. Jam 5.30. Okey. Tolakkan dengan bulan Jun. Bulan Jun bulan 6. Okey. Kemudian 29. Okey, kemudian ni 5. Okey, ni 19. Okey, jam 19. Yang ni 50. Okey, kita gariskan. Right. Okey, sama macam tadi. Kita nak selesaikan. Okey, jadi bila kita nak selesaikan, 30 tolak 50 tak boleh. Potong sebelah jadi 4. Okey, sini jadi berapa? 90. Betul, 90. Jadi 90 tolak 50 ialah 40. Okey. Kemudian kita selesaikan pada ruangan jam pula. 4 jam nak tolakkan dengan 19 jam. Tak boleh. Kita potong sini jadi 7. Okey, jadi kita potong 4 jadi berapa? Jadi berapa? Kita potong 4 ni. Satu hari 24 jam kan? Jadi 24 ni kita pindahkan dekat jam 24. Ya, 24 tambahkan dengan 4 maka 28
Nah, barulah kita boleh tolakkan. Jadi 28 tolak 19 sama dengan 8 tolak 9. 9. Ini dah potong kan? Okey. Jadi 1 tolak 1 sifar. Jadi 9 jam. Okey. Okey, sekarang. Okey. Bulan, okey, yang ni hari dengan bulan ni yang penting semalam saya ajar. Okey. Saya ajar menggunakan bilangan bulan yang sebelumnya. Sebelum kita nak pinjam tu, kita masukkan dekat bahagian hari. Okey, sekarang ni bulan 7 kan. Kita nak pinjam bulan 7. Memang betul bulan 6 kan. Tapi bawa ke rumah hari ni. Bawa ke rumah hari ni berapa hari? Tengok bulan yang sebelum bulan 7. Okey, jadi bulan 6. Jadi bulan 6 ni berapa hari? Okey, kita cuba tengok. Okey, kalau kita tak hafal, kita conteng di situ. 4, 5. Okey, Januari 31 hari. Yang ni 28 ataupun 29. Yang ini 31 hari. Bulan 4, 30. Bulan 5, 31 hari. Bulan 6, 30. Jadi, kalau bulan 7 ni, kita tak ambil bulan 7. Kita ambil bulan yang sebelumnya. Okey, bulan yang sebelumnya iaitu 30. Jadi, kita bawa ke hari ni 30. 30 potong 7. 30 tambahkan dengan 7. Jadi, 37. Jadi, di sini ialah 37 hari. Okey? Ini yang penting. Hari ke bulan ni, kalau kita pakai jadual hari ke bulan tu yang kita, misal kata nak pinjam, kita ambil bulan yang sebelumnya. Okey, jangan ambil bulan 7 ni. Bulan yang sebelumnya berapa hari? Kalau misal kata kat sini bulan 6, kita ambil bulan yang sebelumnya iaitu bulan 5. Bulan 5 ada berapa hari? 31 hari. Jadi kita bawa 31 hari. Itu maksud saya. Okey, jadi di sini baru kita boleh tolakkan 37 tolak 29. Okey, kita tolakkan 7, 8, 9. Jadi sini 8. Sini potong jadi 2. Jadi 2 tolak 2 sama dengan sifar. Okey, jadi 6 tolak 6 sama dengan sifar. Okey, jadi kita kena keluarkan jawapan dengan menunjukkan anak panah di bawah dia. Okey, kita sebutkan apa yang kita dapat di situ. Tempohnya ialah 8 hari. 8 hari. 9 jam. Dan 40 minit. 40 minit. Kita telah menjawab soalan nombor 2. Okey, boleh. Dah siap? Boleh. Dah siap belum? Boleh. Dah siap? Dah. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Dah. Soalan seterusnya, okey, yang ini ada banyak sikit. Ni yang saya cakap, kalau misal kata awak ada kelebihan untuk photostat ataupun print, awak boleh tampal soalan ni. Bukan awak tampal saya punya jawapan kerja ni, awak kena tulis. Okay, jadi yang mana sebelum ni awak ikut saya punya PDPR Google Meet, okey lah. Yang lain tu faham. Yang tak masuk ni, tiba-tiba dia dapat nota, terus dia tampal. Okey, kita teruskan. Okey, jadi untuk menjawab soalan ni, awak nampak, dia ada banyak kotak. Okey, jadi kita nomborkan dulu. Bila kita jumpa soalan ni, kita nomborkan dia dulu. Okey, yang mana kita nak jawab? Okey, ni nombor 1. Okey, kita tulis 1 di sini. Okey. Di sini nombor 2. Okey. Di sini nombor 3. Ada 3 soalan. Ada 4 soalan. Kemudian diikuti dengan soalan kelima. Okey, soalan kelima. Okey. Okey, yang baru masuk ni kita dah sampai ke soalan 30. Tadi 28, 29 kita dah bincangkan. Jadi muka surat yang ketiga soalan untuk 11 soalan 28 dengan 29 nanti awak tengok nota lengkap. Ataupun video saya bagi ini ni saya rakam sekali ni. Okey, mana tadi? Okey, kita tulis. Okey, ni nombor 5 dan ini nombor 6.
Okey, jadi ada 6 soalan kita nak jawab soalan ni. Jadi macam mana cikgu nak ajar awak menjawab secara sistematik. Okey, sekejap saya nak tengok. Channel 1 2 3 ni Haras kan? Okey, Danish Iqbal. Okey, yang lain okey. Yang lain ada nama. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, jadi kita nak menjawab soalan nombor 1. Jadi kita tulis nombor 1 di sini. Nombor 1 di sini. Okey. Jadi macam mana kita nak jawab soalan nombor 1? Okey, kita tengok harga asal telefon RM900. Harga jual RM765. Jadi berapa ringgit dia punya diskaun? Jadi beza dia ni lah. Okey, jadi langkah yang pertama untuk menjawab soalan nombor 1, kita kena buat bentuk lazim tolak, iaitu RM900 tolakkan RM765. Okey, yang ni tenang saja. Jadi betul boleh tolakkan. Okey, 10 tolak 5. 5. Okey, tapi sebenarnya dia kena pinjam ni. Akan ditunjuklah. Supaya awak tak salah. Okay, ni potong jadi 8, sini jadi 10, potong jadi 9, sini jadi 10. 10 tolak 5 5. 9 tolak 6 sama dengan 3. 8 tolak 7 sama dengan 1. Okay, jadi jawapan nombor 1 ni ialah RM135. Okay. Okay, untuk menjawab soalan nombor 2. Okay, untuk menjawab soalan nombor 2, dia kata peratus diskaun. Okay, macam mana kita nak cari peratus? Yang ni kita belajar dalam tajuk peratus. Yang ni kita belajar dalam tajuk peratus. Okay, untuk tajuk peratus ni, kita kena ingatlah. Okay, macam mana kita nak cari peratus diskaun? Peratus diskaun ni ialah berapa diskaun yang dia bagi ni? RM135 perkan dengan RM900. Okey, saya tuliskan supaya awak nampak. Okey, untuk soalan nombor 2. Okey, nak cari peratus diskaun ni, yang pertama sekali awak akan ambil berapa yang diberi diskaun tu. Iaitu, kita dah kira tadi 135 kena perkan dengan harga asal. Harga asal ni ialah RM900. Okey. Lepas tu kena darab 100%. Tu dia. Kena buat bentuk macam ni. Yang ni kita dapat daripada mana? Daripada diskaun yang dia bagi. Kita nak cari peratus diskaun. Okey. Jadi, diskaun perkan dengan harga asal. Okey, kita selesaikan. Yang ni kita dah belajar dalam tajuk darab pecahan kan. Darab pecahan ni sebenarnya 100 ni ialah per 1. Jadi kita boleh mansuh silang. Okey, yang ni ada 2 sifar di belakang. Tak ada titik. Yang ni pun ada 2 sifar di belakang. Jadi 2 sifar ni kita boleh potong dulu. Atas potong 2, bawah potong 2. Kalau misal kata awak nak potong bawah dulu pun boleh juga. Tak ada masalah. Asalkan awak tahu kita silangkan dia. Yang bawah 2, yang silang ke atas ialah 2. Dia tak boleh ke atas. Dia ke bawah. Ke bawah pula, ke kanan. Okey. Okey, jadi sekarang kita sini dah ada 1, sini dah ada 1, yang ni ada 135 perkan dengan 9. Okey, apa yang kita belajar per ni ialah bagi. Okey, boleh tak awak menggunakan teknik mansuh? Okey, pun boleh. Jadi sifir 9 kita baca. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. Okey, sekarang kita nak pakai 13. Jadi kita pakai 1 saja. 1 kali 9. Kita tulis 1 kali 9. 9. Okey. Kalau ikutkan dalam bentuk, okey, yang sebelah kanan ni awak tak payah conteng. Saya nak tunjukkan gambaran macam mana kita nak membahagi secara mansuh. Membahagi secara mansuh. Yang ini membahagi menggunakan bentuk lazim. Dia sama je. Cuma ini ialah shortcut. Jadi awak dah darjah 6, sepatutnya awak kena tahu di mana yang boleh meningkatkan cara mengira. Mengurangkan cara mengira. Okey, awak gambarkan. Okey, 9 kali 1, 9. Tolak. Okey, nampak tak? Kita tulis 1 ni sama di atas. Cuma bezanya kita potong. Okey, kemudian 13 ni tolak 9. Okey, 13 tolak 9 berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4. Okey, jadi 4 ni kita letak dekat bawah ni supaya kita nampak 45. Jadi kita tulis 45 kat sini kalau bentuk lazim dia. Okey?
Boleh faham? Okey. Okey, jadi 9 kali berapa 45? 9 kali 5, 45. Kalau bentuk lazim biasa lah. Bentuk lazim biasa pun sebenarnya awak boleh buat. Tapi saya nak galakkan awak tahun 6 menggunakan kaedah mansuh ni kalau per. Per ni maksudnya ialah bahagi. Ni kita buat bahagi lah. Okey, sekarang kita nampak 45. Kita potong 45 ni menjadi berapa? Menjadi 5. Okey. Dan bila kita tolak, baki dia kosong. Betul tak? Okey, jadi ujung sini tulis kosong. Maknanya kita tak ada baki. Maknanya kita dapat 15. Kita dapat 15. Nampak sama? Ini cara mansuh. Yang ini cara bentuk lazim bahagi. Kalau misal kata awak rasa takut-takut, kalau misal kata nak buat bentuk mansuh ni tak pandai, awak boleh tunjukkan jalan kerja ini. Jalan kerja ni. Tapi jalan kerja ni kena tulis RM lah. Dia kena tulis RM 135 bagikan dengan 9. Lepas tu awak selesaikan sini 1, sini 1. Ni. Jadi sebab ni mengira wang. Yang ni untuk awak congak tadi saya tunjuk. Okey. Kalau misalnya kata awak tak nak buat mansuh macam ni, awak buat bentuk lazim biasa ni. Dekat sebelah dia. Okey. Kita sambung yang ni bagi yang dah mahir untuk mansuh. Jadi yang atas ni kita dapat 15. Jangan lupa yang bawah ni kita kena potong 9 bagi 9. Yang atas ni kita bagi dengan 9 juga. Jadi yang bawah pun bagi dengan 9. Jadi dia per 1. Okay, jadi kat sini kita nampak RM15 per RM1 darab 1 per 1. Nampak? 1 per 1 peratus. Jadi maknanya kalau atas darab atas, 15 darab 1 RM15. Betul? RM1 darab 1 RM1 kan? Tapi dia per 1. Jadi maksudnya kat sini jawapannya ialah RM15 pula. 15 peratus. Mana dia? Jadi peratus diskaun dia potong sebanyak 15 peratus. Tu 15 kali 1 peratus. 15 peratus. Jadi yang ni tak perlu. Kita padam. Kita telah menjawab soalan nombor 2. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey. Saya gunakan ruang ni. Ni separuh. Okey. Saya sambung kat sini nombor 3. Nombor 3. Macam mana kita nak cari harga asal ni? Harga jualnya 1,200, diskaun dia RM300. Jadi kita nak dapatkan harga asal, kita kena apa? Kena tambah, tolak, darab, bagi. Tolak. Kena tolak. Okey. Salah. Kita kena tambah. Diskaun, dia bagi potongan. Sepatutnya harganya berapa? Okey, dia jual harga 1,200. Jadi harga asalnya ialah RM1,200. RM1,200 tambahkan dengan RM300. Baru kita dapat harga asal dia. Okey, boleh nampak? Siapa baru masuk tadi? Atira. Okey, Atira. Atira, kita dah sampai soalan 30. Jadi muka surat yang ketiga. 28, 29 kita dah bincangkan tadi. Okey, jadi 28, 29 nanti awak tengok dekat nota lengkap. Okey, ni kita sambung. Jadi harga asalnya ialah RM1,500. Itu saja. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Yang lain mana ni? Tak nampak muka ni. Buka kamera. Okey, kemudian kita dah menjawab soalan nombor 3. Kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 kita cari diskaun juga. Okey, peratus diskaun tadi kita dah belajar kan? Berapa diskaun dia bagi? RM300. Yang tadi RM135. Okey, jadi di sini apa yang perlu kita buat ialah RM300. RM300 perkan dengan harga asal. Harga asal iaitu RM1,500 darabkan dengan 100%. Kenapa kena darab 100%? Sebab kita nak cari peratus diskaun. Yang kat sini ni. Okey. Okey, jadi kalau macam ni pun mudah juga.
Okey. Okey, mana dia? Pen. Okey, pen warna biru saya pakai untuk menunjukkan kita buat pemansuhan. Okey, jadi yang macam ni darab pecahan ni kan, sebab per. Jadi kita kena mansuh silang. Okey, ni 100, titik dia dekat belakang, 1500 ni titik dia dekat belakang. Jadi titik dia bukan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah kita tak boleh potong sifar-sifar ni. Okey, jadi sini ada 2 sifar kita potong, sini sifar 2 potong. Okey, jadi kita dapat 15 kat sini. Okey, jadi sini dah 1, sini dah 15. Jadi RM300 perkan dengan RM15. Okey, jadi yang ini kalau guna kaedah mansuh boleh, guna kaedah bahagi pun boleh. Bahagi RM300, awak nak conteng kat tepi tu bagikan dengan 15 ataupun awak nak guna kaedah mansuh. Okey, di sini saya nak tanya awak nak pakai kaedah mansuh ke nak pakai kaedah bentuk lazim? Kaedah mansuh Okey, sebab apa? Sifil bahagi ke mansuh? Nak pakai bentuk bahagi ke mansuh? Pilih. Mansuh Okey, sebab mansuh dia lebih mudah dia lebih mudah dan dia lebih kurang menggunakan ruang. Okey, awak tengok 15 ni sebenarnya kita dah boleh gambaran dapat 30. Awak tengok sipil 15. 15 lepas tu 30. Betul tak? Lepas tu 45 kalau kita congak lah. Kalau ikutkan kalau kita nak bahagi 300 kita nak bagi dengan 15, kita kena buat sifil 15 kan? Nanti awak kena buat sifil 15. Okey, jadi leceh. Jadi lambat benda menggunakan teknik tu. Padahal kita boleh congak 15, 30 dengan 45. Okey, di sini 15 dengan 30 ni, okey, maknanya kita bagikan dengan 15. Okey, ni bagikan dengan 15. Tapi kita tak buat bawah dulu, kita kena buat atas dulu. Okey, macam tadi pun cikgu buat atas dulu. Betul tak? Jadi kita buat atas dulu. Kita mansuhkan atas dulu. Baik. Kalau kita nak gunakan bahagi 15, kita terus sampai 30 ni potong 15 kali 2 sama dengan 30. Okey, gambaran dia saya terpaksa tunjukkan dalam bentuk lazim supaya awak nampak, supaya awak biasa. Jadi tak payah buat bentuk lazim. Kenapa kita buat kaedah mansuh? Okey. Jadi kita saya tunjukkan di sebelah sini. Okey, jadi RM300 bahagikan dengan 15. Okey. 15 kali 1 15, 15 kali 2 30. Okey, ini yang saya masukkan ni tadi. 2 tu kita tulis kat atas. 30 tolak 30 sama dengan sifar. Kita turunkan sifar. Jadi yang ni sifar-sifar ni kita kena potong jadi sifar. Yang ni 15 kali sifar sama dengan sifar. Sama je, nampak? 20 yang sini pun dapat 20. Boleh nampak? Kalau tak nampak bagi tahu kecil ke apa ke, nanti saya akan besarkan. Okey, jadi atas dah bagi 15, bawah pun kita bagikan 15, dia jadi 1. Okey. Okay, jadi apa yang kita nampak kat sini 20 darab 1 20 per 1. Jadi maksudnya kat sini berapa peratus jawapan dia? Berapa peratus diskaun dia bagi? 20. Yes, 20 apa? Ya, 20%. Nampak? Nampak? Sebab tu awak kena belajar. Sebab tu saya kena tunjukkan awak belajar supaya awak tidak tidak apa orang kata hilang fokus. Okey. Jadi bagus hari ni yang masuk Google Meet. Kalau misalnya kata awak ada masalah tak dapat masuk Google Meet pun jangan risau. Kalau awak ada urusan ke apa, lepas daripada PDP yang saya buat online ni, yang mana tak dapat online, saya akan bagi video. Awak akan belajar video. Boleh faham? Video dia pun lebih kurang 1 jam je. Pasal apa? Kita belajar 1 jam. Okey.
Kita teruskan. Kita dah jawab 4 soalan. Nampak? Soalan ni je 4 soalan kita jawab. Belum lagi 5 dengan 6. Okey, saya sambung. Kalau ikutkan nombor 5 ni awak tulis dekat bawah. Tapi saya tulis dekat atas sini. Okey, jadi nombor 5. Kita selesaikan soalan nombor 5. Okey, sekarang ni macam mana kita nak cari soalan nombor 5 ni? Okey, dia dah bagi peratus diskaun dia 25%. Okey. Jadi harga asal dia 3,600. Okey, jadi kita kena carilah berapa nilai 25% ni. Kita akan tuliskan 25% daripada RM3,600. Berapa potongan dia? 25%. Okey, 25% daripada RM3,600. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Peratus ni kita kena tukarkan kepada pecahan. 25/100. Okey, tentang menukarkan peratus kepada pecahan ni, ingat lagi tak? Ingat lagi? Ingat kan? Okey, peratus tu ialah per 100. Jadi 25/100 darabkan dengan 3,600. RM3,600. Okey, yang ni darab. Kan nampak pecahan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mansur silang, 25/100 ni kita boleh permudahkan. Saya conteng kat sini. 25/100 ni kita boleh kecilkan dia jadi pecahan yang paling kecil. Agak-agak siapa boleh bagi tahu cikgu? Saya rasa kita dah belajar dah benda ni. Apa pecahan yang sama ataupun permudahkan 25/100 ni? Siapa tahu? Cuba. Ni nak potong jadi berapa? Ni nak potong jadi berapa? Dia boleh kecil ni, 25/100. Okey, kalau awak ingat, ni pakai CV 25 sebenarnya. Dia pakai CV 25. Okey, awak tengok sini. Awak ingat tak macam mana nilai 100 bagi semua bahagian ni? Sini 25, sini 25, sini 25, sini pun 25. 25 tambah 25, 50. Yang atas ni 50. Yang bawah ni 25 tambah 50, 50. Jadi 50 tambah 50 sama dengan 100. Nampak tak? Jadi ini 25/100. 25/100. Jadi, kalau kita permudahkan, dia akan jadi berapa? 1/4, nampak? Satu bahagian. Potong jadi 1, ni potong jadi 4. Dia jadi 1/4. Kita kecilkan dulu pecahan dia. Ingat tak? Okey, tu dia. Okey, jadi di sini kita buat yang sini potong jadi 25 bahagi 25. Hafal CV 25, dahsyat. Alah, bukan susah pun CV 25. CV 25, 25, 1 kali 25, 25. 2 kali 25, 50. 3 kali 5, 75. 4 kali 5, 100. Nampak? Lepas tu, 5 kali 5, 125. Dia ulang balik. Cuma ada 1 je ke depan. Lepas tu, 150. Tu CV 25. Okay, jadi sini potong jadi 1, sini potong jadi 4. Okay, jadi entepi ni tak perlu. Ni penerangan saya saja entepi ni. Okey, jadi sekarang ni kita dah boleh mansuh silang. Okey, tapi mansuh silang ni kita guna CV 4 lah. Okey. CV 4 kali berapa? 4 kali berapa sama dengan 36. Cuba baca CV 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. 6 kali 4, 24. 7 kali 4, 28. 8 kali 4, 32. 9 kali 4, 36. Betul? Jadi 9 kali 4, 36. Okey, jadi kali 9. Nampak tak 36 ni? Kita potong. Okey, kita selesaikan atas dulu tau. Kita potong jadi 9. Letak atas 6. Okey.
Jadi 36 tolak 36 dah kosong kan. Okey, jadi ni kita potong jadi kosong, ni kita potong jadi kosong. Lepas tu atas kita dah potong ni, kita dah bagikan dengan 4. Jangan lupa yang bawah ni pun kita kena bagikan dengan 4 juga. Jadi 4 bagi 4 sama dengan 1. Okey, apa nombor yang kita nampak sekarang? Yang atas dah jadi 1, yang bawah dah jadi 1, yang sini dia jadi 900. Jadi awak nampak tak? Yang atas ni 1 darab 900, 900 perkan dengan 1. Dia nampak macam ni, 900 per dengan 1. Betul tak? Okey, jadi kalau per dengan 1 tu tak payahlah. 900 saja. Okey, jadi apa jawapan kita di sini? Jawapan kita ialah berapa ringgit? Sama dengan 900 ringgit. Jadi 25% ni nilai dia ialah 900 ringgit. Jadi kita dah menjawab soalan nombor berapa ni? Oh, soalan nombor sini, nombor 6 ni. Kita kena selesaikan dulu soalan nombor 6. Okey. Jadi yang sini kita tak payah padam, yang sini kita kena padam. Ni kita selesaikan soalan nombor 6 dahulu. Boleh macam tu. Okey. Sebab kita kena tahu dulu kat situ. Ni betul kan? Bukan nombor 5. Okey. Okey, barulah kita... Okey, setakat ni faham tak yang nombor 6 ni? Boleh faham? Faham Okey. Jadi, apa lagi yang belum diselesaikan? Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey, tolong saya macam mana? Nombor 6 kita dah tahu dah, sini 900. Saya conteng kat sini 900. Okay, 900 ringgit. Nak cari ni macam mana? Nak cari harga jual. Dia dah bagi diskaun ni. Ni harga asal dia ni. Komputer riba. Operasi apa? Nak dapatkan sini. Operasi apa? Operasi? Ya, tolak. Kalau ikutkan, ini pun sama juga. Okay. Ni sebenarnya 3,600. Saya conteng sini dulu. 3,600. Okay. Tambah berapa sama dengan 900. Salah. Tak mau pakai itulah. Tak mau pakai itu. Okay, jadi kita terus kepada 3,600 ringgit harga jual dia. Jadi dia dah bagi potongan harga sebanyak berapa? Sebanyak 900 ringgit. Okay. Jadi berapa yang dia boleh jual? Harga jual dia tu. Kita tolakkanlah. Sifar tolak sifar. 6, 7, 8, 9. Sini potong. 2, sini 16. 6, 7, 8, 9, 7. Jadi harga jual dia selepas diberi diskaun ialah 2,700. 2,700. Okay, boleh faham? Kalau tak faham, awak salin je dulu. Nanti kalau misalnya kata awak buat ulang kaji, awak boleh tengok balik nota tu. Ataupun awak boleh tanya saya balik. Okay, jadi kita dah menjawab semua soalan. Nampak? Satu soalan ni ada berapa jawapan? Ada 6 jawapan. Itu yang pelik. Nanti bila dalam periksa, nanti dia keluar, dia tulis macam ni je. 1,200, suka hati dia je. Dia tulis ni je dekat dalam periksa. Panjang-panjang punya soalan macam ni, dia jawab macam ni. Padahal kalau ikutkan kita kena kira berapa banyak kita kena kira ni. Okey, jadi itulah soalan nombor 30 punya langkah penyelesaian soalan masalah harian. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, yang ni dapat salin Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Soalan 31 ni, kita baca. Invoice. Okey, invoice ni kita dah belajar dalam tajuk wang. Invoice ni ialah macam bil lah. Macam bil. Kalau kita, macam resit. Kalau kita pergi kedai kan kita dapat resit macam ni kan.
Dia tunjuk okey ni berapa dekat pasar raya tu. Ni dia beli 20, harga satu 45 kan. Jadi berapa dia kena bayar untuk pembakar roti tu. Ni invoice. Okey, dia kata invoice yang tidak lengkap di bawah mencatatkan pesanan Encik Gan. Ui, banyak betul dia punya pesanan. Awak tengok, pembakar roti tu berapa? 20. Dia nak buat apa? Kalau kat rumah ada pembakar roti satu je kan? Ni kau bayang. Dapur ada satu, pembakar roti ada satu. Ni agaknya dapur dia ada 20. Ya ke? Mungkin agaknya dia beli 20 ni pasal dia nak berniaga. Ataupun mungkin PKP ni dia nak bantu orang. Sebab tu dia order banyak. Okey, pengering rambut. 15. Banyaknya rambut dia. Kan? Okey, jadi mungkin dia nak menjual dekat kedai dia ni lah. Kemudian mesin pembersih apa gas. Apa maksud mesin pembersih apa gas? Ini vacuum cleaner. Okey, kalau dalam bahasa orang putih dia vacuum cleaner. Dia nak beli 10. Banyaknya. Okey, jadi itulah yang kita nak kira. Okey, jadi di sini soalan yang pertama A, cukai perkhidmatan GST dia. Dia suruh kira cukai perkhidmatan. Mana cukai perkhidmatan? Ni, berapa cukai perkhidmatan dia yang kena bayar ni 600 ni. Okey. Lepas tu jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Gan. Okey, jadi di sini kita ada beberapa pengiraan. Okey, kalau macam ni bermakna A tu jawapannya di sini. A tu di sini. Okey, GST ni 1. Okey. Lepas tu jumlah yang perlu dibayar Encik Gan yang di sini, nombor 2. Dia tanya dekat bawah ni. Okey, saya highlightkan supaya awak nampak. Okay, ni dia nak cari. Jadi yang atas ni yang kosong saya warnakan warna lain lah. Warna merah bagi warna hijau lah. Sini nanti kita kira lain. Okay, kita kira lain. Tapi kita kena kira ni. Okay, yang ni lain. Yang ni pun lah lain. Okay, mari kita kira sama-sama. Pertama sekali kita kena kira jumlah pembakar roti ni. Okay, kita kira. Okay, jadi sini tak ada tulis nombor. Kita terus kirakan RM RM45. Okey, tak ada sen, tak payah tulis sen. Darabkan dengan 20. Okey, selesaikan. Dapat berapa? Kita nak dapatkan harga pembakar roti tu. Lepas tu kita tulis kat sini. Okey, kiralah. 50 40 0. Sebab dua tingkat kan. Tapi boleh juga buat shortcut. Tapi saya tunjuk yang 2 tingkat lah. 5 kali 2, 10. Sini 0, sini 1. 4 kali 2, 8, 9. Sini 9. Lepas tu kena tambah. Tu dia, 9. Jadi, berapa nilai semua sekali untuk pembakar roti? Kita tuliskan di sini 900. Kita tulis 900 kat sini. Okey, kenapa kita tak tulis RM kat sini? Sebab atas dah ada RM. Sebab tu kita tulis 900 saja. Okey, kemudian yang kedua kita kira mesin pengering rambut. Okey, jadi kita conteng sebelah kanan. Okey, kita kira sebelah kanan bukan conteng. RM98. Okey, yang ni pun kita tak nak letakkan sen sebab tak ada sen. Darabkan dengan berapa? Darabkan dengan 15 unit. Kita kira. 5 darab 8, 40. 9 darab 4, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi sini 40. 1 kali 8, 8. 9 kali 1, 9. Tambah. Garis. Sifar. 8. 9 tambah 4, 13. Okey, jadi letak RM garis. Jadi 1380. Tuliskan sini. 1380. Ni kalau boleh pun ikut susunan dia punya nilai tempat. 3 tu bawah 9. Okey. Okey, kemudian mesin pembersih hampa gas ni dia darab dengan 10 kan? 10 ni dia special. Kita tak payah buat bentuk lazim, kita buat terus ayat matematik. Kita tuliskan RM
RM230 titik sifar darabkan dengan 10. Ni kita selesaikan dalam bentuk ayat matematik. Okey, jadi kalau darab dengan 10, dia punya nombor makin besar ke makin kecil? Besar. Makin besar. Jadi dia akan pindah ke belakang. Daripada 230 ni dia akan pindah. Okey, betul-betul kat titik ni kita buat pindahkan satu titik di sini. Jadi sini ada titik. Kita buat macam tu. Titik buat jelas-jelas sikit. Okey. Okey, ini anak panah. Anak panah. Okey. Yang titik ni kita tutup dengan kita punya jadi tak nampak dia punya titik supaya kita tidak keliru. Okey, jadi 2300 bermakna di sini ialah 2300 titik 00. Ataupun tak nak tulis titik 00 pun tak apa. Pasal apa? Sen dia tak ada. Jadi 230. 230 lah. 2300. Tuliskan di sini 2300. Okey, 2300. Okey, macam mana nak cari jumlah? Kita kena tambahkan semua sekali ni pada ruangan ni. Betul? Okey, buat bentuk lazim tambah. Tuliskan 900. Lepas tu RM1,380. Okay. Lepas tu RM2,300. Tambahkan dengan semua sekali. Okay, kita tambahkan sifar 8, 9, 10, 12, 15. Boleh kira macam tu. Cekap tak? 2, 3, 4. 4. Okey, kita dapat RM4,580 yang dia kena bayar. Okay, RM4,580. Okay, jadi di sini RM4,580. Okay dah? Okay, jadi adakah dia bayar RM4,580 ni? Tak, dia kena cukai. Dia kena cukai sebanyak 6%. Okey. Jadi di sini ada lagi langkah pengiraan, okey. Iaitu kita gunakan teknik peratus. Teknik peratus, okey. Kita nak cari 6% ni berapa? Okey, jadi di sini penyelesaian soalan nombor 1. Tuliskan 1 macam tu. Sama dengan situ. Maknanya kita tulis 1 ni untuk menjawab GST 6% tu berapa? Okey, di sini kita tuliskan 100% sama dengan 4,580. Okey? Okey. Nak cari 10% ke nak cari terus 1%? Saya tanya awak. Sebab ni kita nak cari 6 kan? 6 ni dia berpunca daripada 1%. Okay, jadi kita terus lompat 1% boleh? Ke awak tak cakap nak buat 10% juga? Saya tanya. 100% ni kita nak pergi 10% dulu ke ataupun nak 1% terus? Arisa. Nak 10% dulu ke nak 1% dulu? Saya bagi pilihan pada awak. Tak kisah mana-mana. Kalau awak cakap 1%. Kalau awak tak cakap 10%. Aniza. Nak 10% dulu ke 1%? 1% terus Okey, jadi kita pergi kepada 1%. Okey, kalau 1% yang ini jadi berapa? Dia jadi berapa? 1%. 4.58. 4.58. Kurang tepat. Dia pindah 2. 45.8 sifar. Okey, jadi 45.8 sifar ataupun RM45.80. Okey, boleh faham Okey. Jadi sekarang kita nak cari 6%.
Jadi bermakna kita kena, ni langkahnya. Sikit lagi kita nampaknya sampai soalan ni saja. Okey, jadi yang bawah ni tuliskan darab 6. Yang sini pun tuliskan darab 6 kat ujung sini. Ni gariskan, ni gariskan. Okey, sebab apa kita darab 6? Kita nak dapatkan 6%. Betul tak? Betul tak? Jadi 6%. Jadi kita buat anak panah ke sini. Jadi berapa nilai dia? Awak kena darab lah ni. Sifar darab 6. Sifar 6 darab 8 48. Di sini 4. 6 darab 5 30. Tambah 4 34. Okey. 6 darab 4 24 25 26 27 27. Okey, jadi soalan ini darab ada titik perpuluhan. Sini kena jelas ada titik perpuluhan jadi berapa banyak dia kena GST? Iaitu sebanyak RM274.80. Nilai 6%. Okey? Dah menjawab soalan nombor 1. Kan? Okey, tadi kita dah tahu dah berapa kena tambah GST dia. RM274.80. Banyak tu. Kalau ikutkan dia kena bayar RM4,580 je. Tapi disebabkan ada GST 6%, dia kena tambahan lagi, iaitu sebanyak RM274.80. Jadi kita dah boleh menjawab soalan kedua. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini. Berapa jumlah yang perlu dibayar? Bermakna RM4,580. Kita kena tambahkan dengan GST sebanyak RM274.80. Okey, jadi di sini ada sebutan sen. Maka di atas pun kita kena wujudkan sebutan sen. Kita wujudkan. Okay, kita tambahkan. Barulah dapat sifar 8. Okey, 4 15 1 8 4. Letak titik perpuluhan jelas-jelas. Lepas tu simbol RM. Inilah jawapan untuk yang kedua. Okey, boleh nampak langkah kerja dia. Kertas 2. Okey, jadi itu cara dia. Tak apa, walaupun peringkat sekarang ni awak kira macam ikut je apa yang cikgu anu, tapi biar kita tahu jalan kerja yang sebenar macam mana. Jadi nanti bila awak dah terbiasakan, mudah-mudahan kalau kita jumpa soalan ni awak boleh nampak macam mana kita nak kira. Okey, jadi setakat ini ada apa-apa soalan? Nampaknya kita cuma dapat selesaikan berapa soalan ni? 4 je Betul tak? Daripada soalan 28, 29, 30 dan 31. Itu saja. Jadi tak dapat banyak hari ni. So, untuk minggu depan kita akan sambung soalan seterusnya lah. Tak dapat kita nak kejar banyak soalan. Okey, jadi kalau nak senang, okey, buku teks tu awak photostate, kan dia dah banyak soalan kan? Awak photostate, jadi tinggal awak tampal satu muka surat je. Sampailah soalan yang ke-45 tu. Ni sampai soalan 46. Sampai soalan yang 46. Jadi senang. Akan datang kita terus menjawab saja. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Puas tak belajar? Walaupun dapat 4 soalan. Puas tak? Puas belajar? Tak puas? 4 je soalan kan? Okey, tapi tak apa. Sekurang-kurangnya ada benda yang kamu belajar. Okey, jadi jangan lupa hantarkan ke 4 jawapan langkah kerja awak tu. Awak snapkan dalam awak punya nama sendiri untuk PDPR pada hari ini. Itu pun sebagai satu bentuk bukti yang awak ada proses belajar. Jadi saya risau kawan-kawan awak yang tak masuk ni. Kalau dia tak masuk tapi dia tengok offline, lepas tu dia hantar tugasan, tak ada masalah. Saya letakkan kehadiran dia hadir dan juga saya boleh bagi dia TP ni. Tapi kawan-kawan awak ni macam mana ni? Awak dah jenam ni. Awak bayangkan nanti nak masuk tingkatan 1, berapa TP saya nak bagi awak? Saya tak nampak awak buat apa-apa pun.
Kan? Tapi kalau macam awak bagus. Jadi teruskan, jangan toleh belakang. Apa yang awak buat ni dah betul. Terima kasih kepada ibu bapa. Terima kasih juga kepada cikgu yang membantu awak. Mudah-mudahan awak akan terus belajar dan belajar. Sebab Rasulullah pun cakap, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Betul tak? Jadi ilmu tu memang kita kena sentiasa belajar. Hari-hari kita kena belajar. Tak kira lah ilmu apa pun. Okey, jadi cikgu rasa itu saja. Yang mana kurang daripada cikgu minta maaf. Kalau misalnya kata ada kekurangan nak tanya ke, mesej saya. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Pastikan awak minat nak belajar. Okey, jadi itu saja. Sampaikan salam takzim cikgu pada ibu bapa awak, dan kita sudahi kita punya PDPR dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey, nak ambil gambar ke tidak? Nak buka kamera. Okey. Okey, so dia dah buka. Usna, kenapa tak buka Usna? Okey, Arisa. Lagi? Okey. Yang lain tak nak Okey. Boleh tengok depan. Okey, jangan bergerak. Senyum. Satu. Nak tunjuk peace ke apa ke, nak tunjuk good ke, buatlah. Tapi jangan gerak. Okey. Sedia. 1, 2, mula. Okey, jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.